kalau kita sebelum berhenti berehat tadi, kita paparkan satu laporan berkenaan dengan bagaimana pandangan orang muda sendiri. Pengundi-pengundi baru yang pengalaman pertamanya akan bermula Sabtu ini. Ada yang mungkin kenal calon mereka, ada yang sudah pun melihat manifesto yang mana lebih realistik untuk mereka membuat penilaiannya, dan ada juga katanya kerana dorongan ibu bapa. Banyak sebenarnya yang menjadi asas penentuan kepada keputusan mereka untuk Sabtu ini. Ya, kita nak dengarkan juga pandangan anda yang sedang menyaksikan kami secara langsung. Boleh titipkan di ruangan komen apa sebenarnya yang mendorong anda untuk menurunkan dan juga melaksanakan tanggungjawab mengundi ini. Siapa pilihan anda untuk, bukan siapa pilihan lah, maknanya apa yang mendorong anda untuk memilih si dia ataupun parti itu merupakan pilihan anda untuk PRU pada kali ini. Okey, jadi kita akan bersama dengan seorang yang lebih arif tentang perkara ini, penganalisis politik Dr. Romzi Ationg yang sempat kita bawakan secara maya sahaja. Assalamualaikum, Doktor. Salam. Doktor, sihat ya? Sihat. Terima kasih Doktor sudi bersama dengan kami. Pastinya fokus utama kita adalah berkaitan dengan pengaruh penambahan undi baharu bagi PRU 15. Kalau kita katakan dengan beberapa faktor yang mendorong undi baharu, pengundi pertama kali, anak muda yang telah pun layak secara automatik untuk undi 18 ini. Apa yang perlu kita fahami dengan kredibiliti dan juga kekuatan mereka yang akan mempengaruhi PRU 15 pada kali ini, Doktor? Baik, untuk memahami tentang pengaruh penambahan pengundi baru ini, kita kena faham apa konsep pengundi baru itu. Pengundi baru ini boleh kita definisikan sebagai pengundi yang pertama kali mengundi, dan untuk yang pertama kali mengundi ini terdiri daripada dua kelompok utama, yakni mereka yang mencapai umur 18 tahun, yang keduanya mereka yang tidak pernah mendaftar sebelum ini, tetapi selepas perubahan perlembagaan persekutuan pada tahun 2019 didaftar secara automatik. Jadi kalau mau ikut statistik, jumlah pengundi baru yang dikeluarkan oleh SPR adalah berjumlah 6,9 juta berbanding lebih kurang 21 juta keseluruhan pengundi untuk PRU 15 ini. Maknanya dengan jumlah 6,9 itu dia boleh menentukan siapa sebenarnya, parti mana sebenarnya yang boleh membentuk kerajaan di peringkat persekutuan. Jadi dalam untuk persoalan tentang apa faktor-faktor yang menyebabkan pengundi baru ini mengundi seseorang, itu sudah semestinya berbagai. Antaranya ialah tentang credibility seorang calon itu, integriti seorang calon dan sebagainya. Jadi selain itu kita kena faham juga tentang bagaimana mungkin sifat pengundi baru ini, khususnya pengundi berumur di antara 18 hingga 20. Untuk pengundi 18 hingga 20 ini biasanya kebanyakan penganalisis politik menganggap pengundi baru ini sebagai golongan wild card. Jadi kita tidak tahu pun siapa sebenarnya golongan ini akan mengundi, ataupun boleh juga dianggap sebagai game changer. Jadi saya rasa signifikanlah pengaruh pengundi baru ini untuk PRU 15. Okey, baik Doktor. Kita juga nak menyentuh, katanya lebih 50% di setiap negeri di negara ini didominasi oleh pengundi muda. Saya juga nak petik hari ini di utusan Malaysia, kalau kita boleh sentuh tentang pengundi muda hanya kenal dacing dan bulan. Baik, berbalik kepada situasi ini, apa yang kami ingin persoalkan kepada Doktor berkenaan dengan ilmu literasi politik. Sejauh mana kefahaman mereka sebelum nak membuang undi pada hari Sabtu ini? Adakah calon-calon ataupun pengundi-pengundi muda ini sebenarnya faham dan mengetahui tentang dunia politik kita, Doktor? Baik, ini soalan yang sewajarnya dijawab sedari awal kita membenarkan pengundi berumur 18 tahun ini. Saya mendapati bahwasanya, dan mungkin juga penganalisis yang lain, pengundi baru kita ini masih lagi kurang celik ke politik. Mungkin ini disebabkan faktor di mana umur mereka itu masih muda, dan yang paling penting itu pelbagai pihak tidak melakukan tugas yang sewajarnya untuk mendedahkan ataupun memberi ilmu tentang politik negara ini. Kalau kita ke lapangan ataupun mungkin di IPT contohnya, apabila kita menanya pengundi muda ini tentang apa sebenarnya politik itu, kadang mereka pun tidak paham. Ada setengah itu yang sehinggakan dia kata politik itu adalah benda yang kotor.
perkataan politik benda yang kotor itu adalah suatu benda yang menunjukkan bahwasanya mereka ini tidak faham, masih kurang faham, masih kurang celik tentang politik. Walhalnya setiap individu dalam negara ini, mana-mana negara pun seharusnya terlibat dengan politik. Politik itu adalah asas untuk pembentukan polisi dan sebagainya. Jadi saya rasa kadar celik politik di kalangan pengundi muda kita itu masih di tahap yang amat rendah. Ya, tadi doktor dikatakan mereka ni mungkin wildcard ataupun game changer untuk satu PRU, terutama sekali PRU 15 ni. Kita tengok beberapa pentas yang pernah dilaksanakan, satu contohnya PRN Johor, peratusan yang amat rendah, tapi walau bagaimanapun mereka tetap turun mengundi melaksanakan, cuma mungkin tidak mencapai standard yang tertentu. Tidak dikatakan dengan PRU 15 pada kali ini, doktor, ya. Mereka mungkin akan turun, mereka akan mengundi kerana rata-rata nampak bersemangat apabila kita nampak news, berita, apabila interview bertanyakan kepada anak muda untuk turun mengundi ni. Tapi yang sebenarnya, doktor, adakah mereka ini turun mengundi, melaksanakan undi ini semata-mata untuk mengharapkan perubahan dalam arena politik, ataupun fokus utama mereka adalah mereka tahu yang sebenarnya ekonomi pada musim akan datang ini akan memberi kesan kepada masa depan mereka? Baik, kita mengharap pengundi baru ini akan turun mengundi lah. Semestinya kenalah menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Ya. Apa yang saya faham ialah pengundi baru ini adalah, khususnya pengundi muda, adalah golongan yang sangat kompetitif. Maksudnya pemikiran golongan muda ini ada kritikal. Jadi saya rasa antara faktor yang difikirkan itu bukan hanya tentang ekonomi, bukan hanya tentang integriti dan sebagainya, tetapi saya rasa apabila pengundi muda ini, pengundi baru ini lebih terdedah dengan media, sudah semestinya sebelum mengundi itu mereka akan mendapat maklumat tentang kenapa sebenarnya mereka ini seharusnya mengundi. Jadi saya rasa isu utamanya itu ialah tentang pemahaman para pengundi muda ini tentang aspek-aspek yang perlu diperbaharui, perlu dinilai sebelum mengundi. Jadi saya rasa berbagai hal yang perlu diambil pilihan dalam hal ini, bukan hanya tentang ekonomi ataupun integriti dan sebagainya. Okey, doktor, kita melihat bahawa pengundi muda ini adalah antara yang lahir generasi Z, yang mana mereka ini begitu dekat dengan teknologi maklumat, terutamanya di media sosial sendiri. Ia mungkin boleh dijadikan satu medan untuk mereka membuat penilaian bagaimana mungkin parti-parti ataupun calon berkempen melalui media sosial ini juga turut boleh mempengaruhi dari segi pengundi muda ini. Kita melihat isu-isu yang diperjuangkan juga turut menjadi perhatian mereka. Isu peluang pekerjaan, peluang pendidikan, yang kalau kita dengar di awal siaran tadi, ada juga yang meminta agar capaian internet. Ini mungkin kita lihat biasa, tetapi inilah yang dimahukan oleh pengundi muda. Dari segi perjuangan yang mereka mahukan ini, doktor, mungkin doktor juga ada pandangan berkenaan dengan pengundi muda ini. Baik, itu sebab saya kata tadi, pengundi muda ini adalah golongan yang sangat kompetitif. Pengundi muda ini mereka ini biasanya hanya mengundi calon yang boleh menunaikan tanggung jawab dengan baik ataupun memberikan apa yang mereka hendaki. Contohnya macam wifi tadi dan sebagainya. Jadi semua itu hanya boleh dijelaskan melalui manifesto, perjumpaan dengan calon ataupun mungkin sejarah calon itu, dan mungkin juga melalui media sosial. Jadi saya rasa itu adalah aspek penting yang perlu diambil kira. Saya kadang-kadang berbual dengan calon-calon khususnya di Sabah ini. Saya kata pentingkan penggunaan media sosial. Soalnya golongan pengundi muda ini ia adalah game change wild card. Jadi kalau ingin mempengaruhi golongan muda ini, gunalah media sosial. Jadi syukur ada beberapa calon itu yang mengambil nasihat itu, dan saya rasa itu akan menyebabkan sedikit pertambahan sokongan khususnya di kalangan golongan pengundi muda ini. Ya, itu mungkin mediumnya sekarang kan lebih dekat dengan anak muda ataupun mereka yang baru pertama kali ingin mengundi. Doktor, siapa yang akan menjadi pendorong mereka? Adakah calonnya ataupun partinya yang akan dipilih oleh anak muda? Rasa-rasanya daripada pandangan doktor melihat kepada trend anak-anak muda ini, adakah mereka akan memangkah calon itu sendiri ataupun melihat pada track record parti itu sendiri? Kalau kita menjawab soalan ini, kita kena melihat contoh PRK itu, PRN. Contohnya PRN di Johor. Pengundi muda di situ antara lain faktor yang menjadi faktor pemilihan calon seseorang calon itu ialah tentang kredibiliti calon. Begitu juga dengan sejarah
parti politik dan calon itu. Mungkin juga tentang keupayaan calon itu berkomunikasi dengan pengundi muda ini. Kadang-kadang ada calon yang tidak boleh menggunakan media sosial. Jadi itu adalah benda yang jadi kekurangan bagi calon-calon tertentu. Selain kredibilitas calon dan mungkin faktor parti, pengaruh ibu bapa juga menjadi penentu pemilihan calon di kalangan pengundi muda ini. Rakan sebaya juga, media ini saya boleh katakan mungkin mainkan peranan 50% ketika ini. Soalnya golongan muda ini dia bukan golongan yang suka sangat untuk ke kawasan, dia hanya bergantung sangat pada media. Pengaruh institusi juga harus diambil kira dalam hal ini. Contohnya kalau seorang pelajar itu adalah pelajar IPTA, makanya tindakan IPTA itu untuk menjelaskan tentang kepentingan memilih calon berintegriti itu juga harus diambil kira. Jadi saya rasa itu antara faktor yang boleh mendorong seorang pengundi muda itu untuk sama ada memilih seorang calon itu atau sebaliknya. Baik, bila doktor menyentuh tentang kredibiliti calon, parti dan juga kita melihatkan kepada bagaimana dorongan ibu bapa ini juga mampu mempengaruhi pengundi muda ini, bagaimana pula pandangan doktor dari sudut sisi kematangan setiap pengundi-pengundi muda ini? Adakah mereka mampu untuk menentukan, membuat keputusan yang tepat sewaktu mengundi nanti, doktor? Baik, ini adalah persoalan yang sering kita perdebatkan. Kadang-kadang kita tidak yakin dengan tahap kematangan pengundi muda ini. Cumanya saya berharap benda itu tidak berlaku. Yeah. Tapi hakikatnya ialah pengundi muda ini masih lagi belum mempunyai tahap kematangan yang semaksimum mungkin. Tetapi dengan harapan tanggung jawab semua pihak untuk menjelaskan tentang keperluan terlibat dengan politik itu akan menyebabkan pengundi muda ini semakin matang. Memanglah untuk mengundi kali pertama ini mungkin majoritinya masih lagi tidak mempunyai tahap kematangan yang sewajarnya. Tapi kita mengharap dari masa ke masa benda itu akan semakin meningkat. Maksud saya kematangan tentang politik itu. Kita tidak hendak melihat pengundi muda ini terlepas untuk menentukan hala tujuan negara. Kalaulah pengundi muda ini mengambil pendekatan untuk tidak mengundi pada PRU ini, itu adalah suatu benda yang boleh kita anggap sebagai kerugian. Dan kita mengharapkan benda itu tidak berlaku. Ya, baik. Doktor, kata-kata yang terakhir buat semua yang akan turun mengundi, mungkin keyakinan, semangat dan juga apa yang perlu kami faham tentang tanggungjawab melaksanakan sebagai seorang rakyat Malaysia untuk turun mengundi, cap satu jari itu mengubah segalanya. Mungkin daripada doktor sendiri sebagai penganalisis politik kepada rakyat Malaysia yang sedang menyaksikan Malaysia hari ini. Silakan, doktor. Baik, Rina Hanim, saya ada sedikit amanat untuk para pengundi di luar sana. Ya, silakan. Kita berharap untuk semua warga negara di negara ini menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab maksudnya kita memilih calon ataupun parti yang tepat. Kita tidak lagi hendak melihat negara ini dianggap sebagai negara yang akan menuju ke arah apa yang dipanggil di setengah ahli politik ahli sains politik sebagai failed state. Kita tidak hendak ke arah itu. Jadi tanggung jawab Anda ialah untuk memilih calon yang sewajarnya, dan yang paling penting itu jalankanlah tanggung jawab Anda. Satu undi Anda itu adalah amat berpengaruh untuk menentukan hala tujuan negara ini. Sebabnya wakil rakyat yang kita pilih itu adalah golongan yang akan menentukan polisi negara dan sebagainya. Jadi saya mohon kita jalankan tanggung jawab dan menjadilah warga negara yang bertanggung jawab. Ya, baik. Terima kasih Dr. Romzi Ationg selaku penganalisis politik berbincang dengan kita mengenai pengaruh penambahan undi baharu dalam PRU 15. Anak muda di luar sana, sahabat-sahabat saya, kita melaksanakan, senang ceritalah apa yang anda perlu bayar pada tahun hadapan, minyak petrol, rumah sewa, kos perbelanjaan kita, nak makan berapa ringgit sehari, semua itu akan dipengaruhi dengan undi anda. Betul tak? Jadi senang cerita apa yang kita faham. Kalau kita cepat sangat untuk menghukum politik ini kotor, kita harus ambil dari sudut positif apa yang kita akan laksanakan pada musim hadapan, masa depan kita berkaitan dengan siapa yang kita pilih pada 19 November nanti. Pilihan anda di hari Sabtu ini pastinya akan mengubah landscape politik negara dan yang pastinya pilihlah calon dan juga parti yang tepat demi memimpin negara pada 5 tahun akan datang.